Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang diberkati Allah ini kita dapat berada dalam suatu majlis ilmu, majlis yang amat diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sepotong hadis Nabi, babu minal ilmi yata'allamu rajulu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu hakikatnya lebih baik, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pembicaraan kuliah kita yang bertajuk Hakikat Iman, Batas-batas Iman dan Kufur. Pagi ni sampai slide yang ke berapa? Saya tak ingat, tak tanda. Sampai slide yang ke berapa? Ada siapa tanda? Tak ada. Sebelum masuk semua. Nombor 7 slide yang ke 7. Baik, slide yang ke-7. Yang tengah sepakat ulama Ahli Sunnah bahawa seorang yang melakukan dosa besar tak menjadi kafir. Dah baca belum? Sudah belum? Sebab ni poin-poin penting. Ini hakikat iman ni poin penting. Saya tak ingat. Dah ke belum? Belum. Baik, nombor 3, sepakat ulama Ahli Sunnah bahawa seseorang mukmin yang menjadi ahli kiblah yang tidak kekal dalam melakukan Islam mereka yang beriktikad dengan iktikad kukuh dan mengucap 2 kalimah syahadah. Dah lah? Dah, okey. Yang keempat. Sudah kan? Sudah. Yang kelima. Sudah. Okey, yang keenam Baik. Kita masuk hakikat iman yang keenam Hakikat iman yang keenam. Sepakat ulama Ahli Sunnah bahawa seseorang yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir selagi ia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Seseorang yang melakukan dosa besar dia tak jadi kafir dengan syarat dia tak menghalalkan perbuatan tersebut. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Ya, kata dia jadi kafir itu buat dosa besar. Contoh dosa besar apa dia? Zina, minum arak, membunuh dan seumpamanya. Jadi siapa yang bunuh orang dia kafir tak? Tak jadi kafir mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah boleh ke bunuh? Tak boleh. Jadi fasik. Faham tak? Jadi fasik. Fasik mana orang Islam yang derhaka kepada Allah. Orang fasik ni tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali. Itu fasik. Tapi dia tak menjadi kafir disebabkan dia melakukan dosa besar seperti membunuh, seperti berzina, minum arak dan seumpamanya. Tak jadi kafir, melainkan dia menghalalkan perbuatan tersebut baru menjadi kafir. Kenapa kau minum arak? Halal. Kafir tu. Kenapa kau berzina? Halal. Jadi kafir tu. Faham
Dengan syarat dia tahulah benda tu haram. Kalau dia baru peluk Islam, dia tak tahu minum arak. Pasal minum arak, bukan halal, haram. Mana tahu? Kalau macam tu tak jadi kafir. Sebab dia baru memeluk Islam. Contoh. Faham tak? Dengan sebab itu, setiap perkara yang halal yang disepakati oleh ulama berdasarkan nas Quran dan hadis, bila kita haramkan, nampak tak? Menjadi kafir. Begitu juga setiap perkara yang haram, sepakat ulama bila dihalalkan menjadi kafir. Contoh zina, minum arak, membunuh, mencuri. Yang ni sepakat kata haram, tak ada orang yang kata halal. Tiba-tiba kita kata halal, jadi kafir. Pasal apa jadi kafir? Kerana mengubah hukum Allah Ta'ala. Faham kan? Mengubah hukum Allah Ta'ala, benda-benda yang besar. Kita akan bincang balik benda ni di dalam bab perkara-perkara yang merosakkan akidah. Faham kan? Baik, sambung. Yang ketujuh, sepakat ulama ahlu sunnah bahawa perbincangan iman yang lalu adalah melihat kepada kedudukan seseorang di sisi Allah untuk melayakkannya mendapat syurga dan tidak kekal di dalam neraka. Iman pada hukum dunia hanyalah semata-mata pengakuan dengan lidah dan ucapan dua kalimah syahadah. Sesiapa yang mengucap dua kalimah syahadah, ia dihukum sebagai Islam dan tidak boleh dihukum kafir melainkan ia melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Kita dah bincang dulu, iman ini mesti pengakuan dari dalam hati. Hati membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi. Kemudian lidah dengan mengaku, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Satu tak cukup, mesti dua. Faham tak? Kalau ada orang ucap, saya ucap satu je, macam Kasih Ahmad tu, dia hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu je. Wa asyhadu anna Muhammad sallallahu, dia tak ucap. Kalau ucap dianggap sebagai mendewa-dewakan Nabi. Saya dah ulang kan? Kalau begitu belum Islam lagi. Nampak tak? Pasal dia menolak syahadah yang kedua, orang tu kafir. Faham tak? Dengan sepakat ulama kita bincang. Faham tak? Jadi nak seseorang itu untuk dia layak bergelar iman di sisi Allah Ta'ala, mestilah hatinya ini membenarkan, menerima segala ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kemudian lidah dia mengerti dengan mengucap dua kalimah syahadah. Orang macam ni baru orang beriman, yang dia ni insya-Allah akan dapat masuk syurga. Dia buat dosa besar, Ustaz. Bila buat dosa besar, transit dalam neraka dulu. Tak, faham tak? Dia mengaku Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, mengaku. Dia mengucap, dia yakin, tapi pada masa sama buat dosa besar. Tak. Berzina contoh, minum arak sebagainya. Orang macam ni akan dihumpankan api neraka disebabkan karak-karak dosa dia. Tapi selagi imannya belum terbatal, ada harapan untuk masuk syurga. Faham tak? Syarat dia, iman dia belum terbatal. Faham tak? Tapi jangan pula kita kata, oh kalau macam tu tak apa lah aku buat jahat. Nak bawa, nak gendong awet, membocing awet belakang. Tak apa lah, pasal ada harapan masuk syurga. Oh jangan. Transit dalam api neraka bukan sekejap. Dah, transit dalam api neraka 1000 tahun nak. Dah, tinggal sembahyang berapa ribu tahun dalam neraka. Satu waktu. Tak, satu waktu. Kalau nak tahu cerai, balik rumah. Dah, pasal dinding, letak tangan tu. Jangan lama, 5 minit je. Tak pun buka dapur tu. Panas, nampak basah merah dia punya tumpu tu, letak punggung kat dapur. Tak? Bangkit lekas tumpu tu kat dapur, kat punggung. Baru 5 minit baru. Dah api neraka. Nak baling api neraka, tahan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Dah, akhirat ni negara yang kekal hakiki kan. Takkan masuk neraka sekejap.
tinggal satu waktu pun dah berapa ribu tahun dalam neraka. Waktu sembahyang. Nampak tak? Jadi kita jangan kata, jangan kita beranggapan tak apalah aku buat dosa pun aku beriman ada dapat masuk syurga. Amboi, ingat sedap je api neraka. Faham kalau boleh jangan sentuh langsung api neraka. Tak larat kita nak sentuh api neraka. Api dunia pun dah tak tertahan. Faham baik. Jadi cerita dia ada dua perkara, pengakuan dengan hati. Kalau seseorang itu dia mengaku dengan lidah tapi hatinya benci, faham tak? Di sisi Allah Ta'ala beriman tak dia? Tak beriman. Di sisi manusia dia beriman. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dah mati dia kena ke bumi di pokok Islam. Dah hati dia benci pada Islam, tu dia dengan Allah Ta'ala. Akhirat kelak dia tergolong dalam sama-sama Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab manusia kita tak mengetahui dia orang. Bila orang tu mengucap dua kalimah syahadah, dianggap beriman di sisi manusia. Tapi di sisi Allah belum lagi. Lihat pada hati dulu. Faham ni yang poin yang ke-7 ni. Dia sebut, kata dia, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, ia dihukum sebagai Islam dan tidak boleh dihukum kafir melainkan ia melakukan perkara yang membatalkan iman. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia dianggap Islam. Hati dia serah pada Allah Ta'ala. Faham tak? Melainkan dia buat perkara-perkara yang terang-terang membatalkan iman. Dia mengucap, pada masa yang sama dia buat benda yang terang-terang membatalkan iman, maka dia menjadi kafir. Contoh, sujud kepada berhala. Saya berlakon je, saya ngaku, saya tahu Allah itu Tuhan bukan berhala. Saya berlakon je, berlakon suami budak. Jadi kafir. Nampak tak? Bila dia mengucap kalimah syahadah, pada masa yang sama dia buat perkara yang membatalkan iman, ketika itu dia dianggap kafir di sisi manusia sekalipun. Faham tak? Dan menjadikan seorang itu kafir ni dengan tiga perkara. Tiga perkara boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir. Yang pertama melalui perkataan, yang kedua melalui i'tiqad, kepercayaan, yang ketiga melalui apa dia? Perbuatan. Kepercayaan, perbuatan, perkataan. Tiga perkara. Benda ni ada disebut dalam kitab Mustika Hadis terbitan Jabatan Perdana Menteri. Ada dalam kitab iman dan kebanyakan kitab akidah ada sebut. Dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Dr. bekas Mufti Sabah, Dr. Haji Sa'id Haji Ibrahim pun ada banyak kitab. I'tiqad, ada Tuhan lain daripada Allah, ada kuasa lain daripada Allah. Jadi kafir. Perbuatan yang terang-terang kafir. Contoh, sujud kepada berhala, sekalipun hanya berlakon, kafir juga. Nampak tak? Melainkan perbuatan itu tak terang, maka dia memerlukan kepada i'tiqad. Contoh, tak sembahyang. Jadi kafir tak? Belum tentu lagi. Pasal tak sembahyang, malas, mengantuk, tak kafir, pasif. Tapi kalau i'tiqad dia sembahyang tak wajib, jadi kafir. Nampak tak? Jadi perbuatan ni yang terang-terang kafir baru dia buat, jadi kafir walaupun berlakon saja. Tapi kalau perbuatan tak terang, memerlukan kepada i'tiqad, baru menjadikan dia kafir. Faham dia pakai logo black metal contoh. Tak? Buat tatu ke contoh, kafir tak? Belum tentu lagi. Pasal buat tatu ni haram. Benda haram tak jadi kafir. Dosa, melakukan dosa besar tak menjadi kafir, melainkan menghalalkan. Dia kata halal, jadi kafir. Ataupun dia tahu haram, tapi contoh i'tiqad dia black metal tu betul contoh, sembah syaitan tu bagus contoh, jadi kafir. Benda-benda kesamaran memerlukan kepada i'tiqad. Sama juga perkataan. Kalau perkataan tu terang-terang kafir, menunjukkan kafir, maka dengan ucap perkataan tersebut menyebabkan dia menjadi kafir. Semua agama sama saja, ucapan ni kafir. Nampak tak? Semua agama menuju syurga contoh, jadi kafir. Tapi kalau ucapan tak jelas, memerlukan kepada i'tiqad. Faham
Jadi ini perbahasan ini kita akan bincang kemudian. Baik, selesai. Seterusnya, iman bertambah dan berkurang. Berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah menunjukkan iman boleh bertambah dan berkurang. Antara nas tersebut firman Allah Ta'ala, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadi mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jua mereka berserah. Ayat disebut orang beriman ini bila disebut nama Allah wajilas qulubuhum, gemetar hati mereka. Ni orang yang sempurna iman. Dan kita dengar bentar tak? Orang azan Allahu Akbar, orang azan zuhur. Kita dengar biasa je. Tak gemetar pun pasal iman kita tak sempurna. Nampak tak? Iman yang sempurna dengar nama Allah gemetar. Tapi iman yang tak sempurna dengar biasa je, tak ada apa. Orang tak ada iman dengar anjing menyelak dak, tak ada iman. Ada. Marah orang azan subuh marah. Aku baru tidur. Subuh bangun lah. Orang azan subuh baru sembahyang. Marah tu orang sembahyang. Ada juga. Pasal iman dah hilang dalam hati. Jadi bergemetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Maka berdasarkan ayat ini, ulama ahli sunnah wal jamaah menyebut iman ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman para nabi bertambah, sehari bertambah. Iman para malaikat macam mana? Bertambah tak? Statik, sama je. Daripada dulu sampai akhir sama je. Para nabi bertambah. Iman kita bertambah berkurang. Ada kala bertambah, ada kala berkurang, tapi hak banyaknya berkurang. Pasal darah. Malam tengok panggung wayang, balik kita tengok wayang, tak pergi masjid pun. Contoh. Tapi kalau kita ni istiqamah, pergi dengar orang kuliah, balik sembahyang sunat lagi ni, baca Al-Quran, dia akan rasa bertambah keimanan. Tapi istiqamah lah, sehari je buat tak jadi, tak akan rasa kemanisan iman. Istiqamah lu akan rasa kemanisan iman. Sampai tahap sembahyang pun rasa seronok. Kalau orang yang sampai tahap sembahyang seronok, makna imannya bertambah. Kalau sembahyang leceh lah, kena pula Pak Imam baca panjang. Pak Imam baca panjang, celaka punya imam ni. Aku ada appointment sekejap lagi ni. Marah Pak Imam. Pasal iman kita berkurangan, nipis, kulit bawah saja. Sahabat Nabi hebat-hebat dia, bila tanya sembahyang, dunia ni tak ingat langsung. Sebab tu dia ada riwayat yang sahih, sahabat yang terkena panah dalam peperangan. Panah, tahu mana mata panah? Cakuk lah. Tarik tu akan tarik sekali dengan sisi. Zaman Nabi bukan ada bius, SUKM pun belum ada lagi. 1400 tahun dulu. Dan SUKM bila bertubuh? Tak, bius pun ada masa tu. Bila terkena nak tarik, oi sakit. Sakit tuan-tuan. Nak tarik anak panah tu keluar tu. Dan sekali nak buat macam mana? Tak apa. Aku sembahyang dulu. Bila tengah sembahyang kau tarik. Ambil air sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang 2 rakaat. Bila sembahyang dia pun fana, tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala. Khusyuk dia ni tuan-tuan. Sahabat belakang pun tarik panah. Cok, bersebut darah. Tak terasa. Pasal
seronoknya dia berdepan dengan Allah Ta'ala. Tak nampak lagi? Tak nampak. Kita buat contoh dekat sikit. Ingat dulu masa tuan-tuan puan-puan depan saya ni tengah bercinta dulu. Ingat dia masa bercinta telefon awet setengah sejam. Saya bilang, awak apa? Nak mandi lah. Sejam bercakap tu. Nyamuk gigit dalam belakang 4-5 ekor. Buncit dengan darah. Tak terasa. Pasal khusyuk cakap dengan awet. Tengah dalam mencinta. Masa tu lah ni dah nak mak engkau, oi. Ya mak engkau. Macam tu lah. Masa tengah bercinta dulu. Habis cakap telefon tengok. Lah, nyamuk. Tak? Pengit nyamuk bersembuh darah lah. Baru perasan. Pasal apa? Kerana syok bercinta tak terasa nyamuk gigit. Maka sahabat Nabi syok bercinta dengan Allah Ta'ala tak terasa orang tarik panah dari belakang. Nah, cuba kita sini sembayang. Nyamuk gigit punggung. Punggung. Pasal apa tuan-tuan? Tak ada rasa kemanisan bercinta dengan Allah. Kerana iman kita rapuh. Ibarat kulit bawang saja. Faham? Jadi ini yang dikatakan orang yang sempurna iman yang bila baca Al-Quran bertambah imannya. Kerana iman jugalah sahabat rela mengorbankan diri dia, menjadikan tubuh badannya sebagai perisai. Dan dalam saat genting panah datang kepada Nabi, tak nak tahan, tak ada apa namanya perisai, tak ada. Nak biarkan mati Nabi, jadikan tubuh badan sebagai perisai tahan kena panahan, meninggal dunia semata-mata cinta kepada Nabi. Kita jauh lagi. Baik. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ayat Al-Quran, slide yang ke-9. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang bermaksud mereka juga alladzina qala lahumun nas, orang beriman ini orang yang manusia kata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang ramai, tentera kafir ramai berkumpul untuk memerangi kamu. Fakhshawhum, maka takutlah mereka. Ini cerita sahabat Nabi. Dalam perang Uhud, sahabat Nabi mengalami kekalahan. Kalah pun bukan kerana apa? Kerana Allah saja Allah kalahkan untuk bagi pengajaran kepada sahabat, kerana mereka melanggar perintah Nabi. Nabi dah pesan awal-awal, apa berlaku, jangan tinggal Bukit Uhud. Orang pergi Mekah, dia akan pergi ke tempat Bukit Uhud. Bukit Uhud tuan-tuan bukan bukit macam bukit kita, bukit batu. Bukan ada pokok-pokok. Jangan tinggal Bukit Uhud ni. Tiba-tiba tentera pemanah bila berlaku perang round pertama, dia melihat tentera musuh tewas. Oh, kita dah menang dah. Dia pun turun. Ada sahabat yang kata, Nabi dah pesan jangan turun. Dah kita selesai, dah kita dah menang. Turun belaka. Bila turun belaka, tentera kafir masa tu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid masa tu belum Islam, belum memeluk Islam. Khalid ni hebat dia. Dia perang tuan-tuan. Sebelum dia Islam, dia berperang tak pernah kalah. Dia peluk Islam, dia perang mengetui panglima tentera sebagai panglima tentera Islam, dia perang pun tak pernah kalah. Hebat Khalid Al-Walid. Zaman Sayyidina Umar, orang mengagung-agungkan Khalid pasal hebat dia ni, strategi dia ni, dia tak pernah kalah kali dia memimpin angkatan tentera. Menyebabkan ada orang mendewa-dewakannya, Umar bimbang takut rosak akidah orang. Nampak tak? Umar tengah-tengah perang yang gentil, Umar hantar surat lucut jawatan Khalid sebagai panglima perang, ganti orang lain. Kalau kita angkatan tentera tertinggi, tiba-tiba lucut jawatan, tak perlu nak buat, guna kerjaan lah. Tak pasal perang ramai ni. Tapi Khalid Al-Walid ikhlas je kepada Allah Ta'ala. Walaupun jawatan tinggi diturunkan sebagai tentera biasa, dia tetap berperang sungguh-sungguh. Itu orang buat kerja kerana Allah. Kita baikot teruk. Pasal gila jawatan, Khalid cinta dia kepada Islam.
Baik, cerita dia Khalid al-Walid masa tu kafir tu, dia berserang hendak daripada Bukit Uhud. Tentera Islam yang turun ni, ketika itulah ujar kacir Islam mengalami kekalahan. Tu mereka cerita panjang lebar. Kemudian lain kali mengalami kekalahan. Bila kalah, orang kafir apa namanya, mencuba menakutkan sahabat Nabi. Kamu ingat tu, ramai lagi dia tunggu kamu tu nak perang kamu, mampir kamu. Orang kafir cuba menakutkan sahabat Nabi. Innan nasa qad jama'u lakum. Ramai tu orang sedang berhimpun untuk memerangi kamu. Kamu dah kalah dah. Sat lagi teruk kamu kalah. Pasal ramai berhimpun. Apa jawab sahabat Nabi? Dah, fakhshawhum, kata orang kafir ni, ramai orang berhimpun untuk perangi kamu, takutlah kamu. Fazadahum imana, maka bertambah mereka itu keimanan kepada Allah. Kalau kita, ya ke? Dah kalah. Nak tiba-tiba makin ramai nak lawan kita. Teruk kita. Tu kita. Sahabat Nabi bertambah iman dia. Kita lawan. Hari itu kita kalah disebabkan silap kita kerana melanggar perintah Nabi. Tak, kita patut betulkan Islam kita lawan, bertambah iman mereka. Nampak tak? Maka berdasarkan ayat ini, ulama menyebut iman ini ada kali bertambah, ada kali berkurang. Bila berkurang tu buat maksiat. Tak, tengah malam pergi kelab malam. Tak. Siang hari bekerja, malam kelab malam. Oh, memang berkurang. Dah bertambah. Lepas balik kerja pergi dengan kuliah agama pula, belajar lagi contoh, tak? Mendalam ilmu contoh, bertambah iman. Baik. Sabda Rasulullah, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubah dengan tangannya. Ni sabda hadis Nabi. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah diubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tak mampu fa bi lisanihi, ubah dengan lidah dia. Maknanya tegur dengan lidah. Fa'ilam yastati', kalau tak mampu juga fa bi qalbi, ubah dengan hati. Ubah dengan hati macam mana? Makna benci dengan hati. Nak ubah tak boleh, tak mampu. Tegur kena nempang. Tak berani tegur. Hati kena benci. Nabi kata wa zalika ad'aful iman. Benci dengan hati ni selemah-lemah iman. Benci dengan hati ni selemah-lemah iman. Tapi masih iman lagi pasal benci. Tapi iman yang lemah lah. Dia kali seronok, tengok orang orang berpacaran, berpelesiran, ada meraba sini, sekonek. Kita hak sekonek ni syok pula. Lihat kemungkaran, kita pun syok. Ambil gambar lagi, syok. Kalau begitu iman kita telah hilang. Benci dengan hati tu selemah-lemah iman. Tiba-tiba tengok muka kita pun seronok, mari syahwat sebagainya, iman kita hilang masa tu. Nampak tak? Jadi berdasarkan hadis ini jelas kepada kita iman ni bertambah dan juga berkurang. Baik. Antara faktor yang menambahkan iman, macam mana kita nak menambah iman? Yang pertama, ilmu, belajar. Contoh pada hari ni belajar. Tak, belajar ma'rifatullah, kenal Allah macam mana, bertambah iman. Bila kita belajar, tak akan bertambah iman. Yang kedua, amal soleh. Bila dah belajar, buat amal. Tak, belajar buat tahajud, tengah malam bangun pukul 2-3 pagi tahajud, boleh buat tiap-tiap malam. Lama-lama akan rasa kemanisan. Itu yang dikatakan bertambah iman. Kemanisan terasa. Tak, amal soleh banyaklah. Segala amal soleh banyak. Kira sembahyang ke, puasa ke, zakat, segala amal soleh. Tak, kita perbanyakkan, dia akan menambahkan iman kita. Yang ketiga, zikir. Banyak berzikir. Cuba contoh dia, istighfar. Istighfar, setiap hari istighfar 100 kali. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contoh, setiap hari kita boleh berzikir. Sambil bawa kereta, kalau boleh istiqamah, kita akan rasa hampir dekat dengan Allah Ta'ala. Itu iman bertambah. Tapi baca Quran pun malas, zikir lagilah. Tak? Memang jauh dengan Allah Ta'ala punya. Nampak tak? Lagi fikir, bertafakur pada kebesaran dan ciptaan Allah. Fikir. Saya masih ingat lagi masa saya sekolah menengah tu,
pergi melawat planetarium negara. Dah pergi tak? Belum pergi lah. Tak terasa apa-apa. Tengok apa namanya gambar gambar angkasa panca apa namanya angkasa lepas lah. Dia, bila tengok tu rasa ya Allah hebatnya kamu ya Allah. Terasa kehebatan dalam hati. Terasa kehebatan kebesaran Allah Ta'ala dalam hati kita bila tengok macam mana kejadian Allah. Tuan-tuan, puan-puan, tengah malam tu bila tengok langit, tengok gunung ke langit macam mana Allah cipta langit tinggi macam ni, bintang-bintangnya, bulannya. Masa tu akan terasa kehebatan Allah. Mula saya masih ingat sampai hari ini saya terasa sangat-sangat terasa bila depan negara tu kehebatan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala macam kawala di langit sana, macam mana Allah bercipta rasa hebat. Kalau kita berfikir, senyum fikir macam mana Allah buat, akan bertambah-tambah keimanan kita dengan berfikir. Tapi fikir saja tak cukup, kena belajar akidah. Betul. Nampak orang tak berkata kita usaha atas iman, fikir atas iman dan amal. Fikir tu baguslah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi khalqillah, tapi jangan kamu fikir tentang kejadian Allah, tentang kejadian Allah. Macam mana Allah bulat ke lepek ke jangan fikir. Kita takkan sampai punya. Tapi fikir kepada pencipta Allah, dia akan menambahkan iman. Tetapi untuk mengenal Allah tak cukup memfikir, mesti kena belajar akidah. Sebab Allah ni dia gaib. Nak kenal tak boleh kenal akal. Akal tak sampai. Mesti melalui wahyu. Dah wahyu apa dia? Quran dan hadis. Kena belajar akidah. Ulama dah merumuskan buku akidah berdasarkan Quran dan hadis. Nampak tak? Sebab itu nak menambahkan iman tak cukup berfikir. Berfikir ni ditambah iman. Tapi kalau kita tak ada makrifat, tak ada ilmu tentang iman, kita tak mampu mengenal Allah. Sebab tu mengenal Allah, belajar ilmu tauhid ni wajib berdoa. Berfikir ni menambahkan lagi keimanan kita. Faham tak? Baik. Rukun iman. Hari kita dah belajar iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada ni kita dapat belajar. Cuma ringkasannya bila sebut beriman kepada Allah, apa makna beriman kepada Allah? Percaya kepada Allah. Dah percaya macam mana? Kena mengenali sifat Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Dah belajar tak belajar? Dah. Nak kenal Allah tak belajar, mana tahu? Fikir kan? Fikir tak boleh kenal Allah. Melainkan sahanya kita akan dapat mengetahui adanya Tuhan. Tengok langit, hebatnya langit, bumi, macam mana boleh berlaku sendiri. Mesti ada Tuhan, ada kuasa yang maha menciptanya. Di situ kita akan melihat kuasa itu Allah. Tapi nak kenal sifat Allah tak boleh fikir. Kena kenal berdasarkan nas Quran dan hadis. Faham kan? Jadi sebab itu mengenal Allah tu wajib. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Cuma dalam mengenal Allah ni tuan-tuan, puan-puan, jangan kita keliru dengan sebahagian daripada tarekat yang karuk. Ada tarekat yang karuk ni dah makrifat lah, ilmu hakikat lah, karifat, ketupat, macam-macam, pak lagi. Kita pun hebatnya, rupa-rupa dia pun tak kerti apa. Faham tak? Jangan keliru dengan istilah. Saya dah sebut lah yang cerita kisah apa dekat belakang zoo. Saya pernah pergi satu kali ke Mesir. Sahabat saya masa kalau kita belajar Azhar, dia belajar di Azhar, dia pergi Mekah. Entah macam mana jumpa dengan tarekat karuk. Tarekat karuk. Tarekat bukan sembarang karuk. Tarekat jalan untuk mengenal Allah. Jalan untuk menyucikan hati. Itu tarekat tu. Tarekat kalau dia dibawa tarekat yang betul sebagaimana hak Nabi bawa, betul. Tapi banyak tarekat yang karuk, yang sesat. Kebetulan sahabat saya ni jumpa tu tarekat hak karuk. Balik Mesir jadi mamai. Jadi tak boleh nak belajar. Jadi banyak was-was. Saya kata sepatutnya orang tarekat ni dia lebih kuat
Yakin pada Allah bukan mati was-was. Pasal tarekat tu guru dia memang taruh pakai jin setan kontur orang. Satu kali dia, last sekali tak boleh belajar reject. Azhar tolak reject tu. Tak boleh belajar reject. Balik Malaysia, dia pergi bersuluk beribadah lah di tempat di Mesah. Satu malam dia call saya nak jumpa. Saya pergi tempat tu. Tengok ada 4-5 orang atas buayan dia main gitar. Ingatkan merempik. Tengok pakai kopiah, pakai kain dekat. Merempik kan bau. Merempik model ke? Pakai kopiah, pakai kain dekat, pakai serba elok je, pakai main gitar. Tengah malam 10 lebih 11 malam. Tak lama datang seorang hak besar dekat abang atas saya. Sembang dia buat apa kat sembang. Dia bertahu lah dia ni bersuluk di sini dah lama dah. Berapa tahun? 5 tahun dah bersuluk. Bersuluk 5 tahun dah bersuluk. Dia tanya dah kita apa belajar bak tasawuf. Tak belajar. Mana boleh dia tasawuf dia kena belajar, bukan hanya beribadah. Ibadah tanpa ilmu tidak boleh, jahil. Ditipu syaitan. Dia tak jawab. Dia ceritalah tok guru dia ni nak uji keimanan dia, pergi hantar bekerja tempat maksiat. Orang yang pakai pasal kepeha, alhamdulillah Ustaz, iman saya dapat jaga kepala otak. Dah. Mana boleh kamu pergi bekerja tempat maksiat, kamu wajib mencegah maksiat. Kalau tak mampu maksiat, kamu tinggal. Wala takhudu ma'hum, jangan kamu duduk bersama-sama mereka hatta yakhudu fi haditsin wa yadku azbu, sehingga mereka tukar perbincangan yang lain. Kalau mereka maki hamba Quran, tak boleh duduk. Maksiat depan mata boleh kamu biarkan. Cara tu bukan cara Islam, cara karuk salah. Saya selama panjang doa dia, setengah jam bersama dia. Last sekali dia kata, Ustaz, saya mengaku saya jahil. Tak apa, mengaku jahil sekali. Tapi 5 tahun bersuluk tu, 5 tahun kalau belajar alim dah. Duk tak lama keluar dalam edisi siasat. Apa nama tu? Kahak Ahmad. Rupa-rupa dia sana tak? Kahak Ahmad. Dia duduk Mesah. Saya dah lama menjadi Nabi untuk orang Melayu. Oleh kerana Islam telah tersebar di Malaysia ini, pada hari ini saya meletak jawatan sebagai Nabi. Rupa-rupa geng ni. Masya Allah. Nampak tak? Sebab apa tuan-tuan? Sebab tertipu dengan tipu daya syaitan. Nak cari tarekat tapi terjumpa tarekat yang karung. Tak? Waspada dengan tarekat ni. Haji sorok tak payah. Banyak yang karung. Dan banyak yang karung. Tarekat ada hak betul. Tarekat hak dibawa oleh Nabi betul. Tapi banyaknya hari ni yang karung. Jadi kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, sebab tu masalah beriman ini kita kena belajar iman kepada Allah, apa sifat-sifat Allah, iman kepada malaikat, bagaimana sifat-sifat malaikat. Tak belajar sifat malaikat menyebabkan kita rosak akidah. Itu yang ada orang bercakap. Tak, lebih baik berkawan daripada dengan syaitan yang dikenali daripada berkawan dengan malaikat yang tak dikenali. Ingat tak ucapan? Lebih baik berkawan dengan syaitan yang dikenali daripada berkawan dengan malaikat yang tak dikenali. Ingat ke? Ada seorang pemimpin negara cakap macam tu. Ucapan tu bercanggah dengan akidah dan boleh merosakkan akidah. Sebab syaitan ni kenal dia ke tak kenal ke memang confirm jahat. Nampak tak? Syaitan ni kenal ke tak kenal ke memang confirm jahat. Dia musuh. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Begitulah kami jadikan setiap Nabi itu ada musuh, ada seteru di kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Sebut syaitan jahat belaka. Siapa syaitan? Kullu kafarin mutamarid, setiap yang engkar kepada Allah, yang membangkang Allah, itu syaitan. Kenal ke tak kenal ke, syaitan memang jahat. Dan malaikat ni kenal tak kenal, semua baik lagi. Allah sebut sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah deraka kepada Allah, malahan mereka ini sentiasa melaksanakan perintah Allah. Mereka bersifat maksum.
Sebab itu siapa-siapa kata malaikat ni jahat, malaikat ni tak baik, rosak akidah dia. Sebab dia telah kufur kepada rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Nampak tak tu? Sebab itu kalau ada orang dia ni boleh panggil malaikat. Ada orang mendakwa, kalau kita baca 30 Qul Allah berapa ribu kali, akan datang 3 khadam. Khadam ni malaikat. Ada kawan saya cerita guru tarekat cakap macam tu. Satu malaikat khadam ni malaikat kata dia akan tolong kita perjalanan. Satu ni boleh berubah orang. Satu lagi macam-macam saya sebutlah. Semua ni karut belaka. Sebab malaikat ni dia hanya ikut perintah Allah, tak ikut perintah manusia. Dan tak ada orang jumpa malaikat Nabi, para Nabi saja. Sebab itu orang tanya ulama besar Syekh Afiah Saqar, ketua lajnah fatwa UMS Azhar Mesir. Orang tanya Syekh Jalul Haq, Syekh Azhar yang dulu yang hebat, ulama yang sangat hebat. Mufti Mufti Brunei, Pehin hantar surat kepada Syekh Jalul Haq. Ni Syekh Jalul Haq ulama rahimahullah meninggal dunia. Dia tanya ada tarekat tempat dia ni yang konon-konon dia buat malu istimewa. Dalam istimewa ni roh Nabi datang, roh Nabi datang. Tak, roh Nabi datang, roh wali-wali datang. Benar tak benar? Dia tanya. Dan fatwa Syekh Qadhawi pun ada. Kata dia rohnya 3. Kata Syekh roh ada 3. Yang pertama roh malaikat. Tapi malaikat ini sifatnya maksum. Dia hanya ikut perintah Allah, dia tak ikut perintah manusia. Sebab itu dalam hadis Imam Bukhari, bila wahyu yang kedua terputus lama, wahyu malaikat Jibril tak datang jumpa Nabi tertunggu-tunggu lama baru sampai. Nabi tanya Jibril, "Ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuna?" Pasal apa kamu tak ziarah aku kerak-kerak, lama aku tunggu. Nabi nak malaikat datang kepada dia, lama malaikat tak datang. Jibril jawab dengan menurunkan ayat Quran. Allah turun ayat Quran sebagai jawapan kepada Jibril, surah Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami para malaikat boleh turun jumpa kamu, tak boleh, melainkan Tuhan perintah. Tuhan tak perintah, no way man. Nampak tak? Kalau Nabi pun tak boleh panggil malaikat, tiba-tiba mana ada orang mana kau konon-kononnya boleh panggil malaikat. Betul? Kalau itu bukan malaikat. Dan kalau bukan malaikat, adakah dia roh wali? Bukan roh wali. Pasal roh wali, orang yang meninggal dunia berada di alam barzakh. Wajib kita beriman ada yang nikmat kubur, azab kubur. Orang hak baik dapat nikmat kubur, hak jahat dapat azab kubur. Wali-wali dia meninggal dunia, dia berada dalam alam barzakh. Dia tak akan keluar daripada alam barzakh, masuk ke dunia untuk campur aduk urusan dunia. Tak akan dapat. Quran sebut, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kepada salah seorang kamu kematian, roh yang dicabut nyawa tadi pun berkata, rabbirji'un, wahai Tuhan kembalikan aku ke muka bumi. Roh tu kata, hai Tuhan baliklah aku ke muka bumi. Kata Allah Ta'ala, kalla innaha huwa kalimatun huwa qailuha, tidak sekali-kali itu hanya ucapan omong-omong kosong sahaja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ma'sun, di hadapan mereka barzakh, benteng yang namanya alam barzakh sampai hari kiamat. Ayat ni terang-terang menunjukkan orang mati dia tak akan dapat balik ke bumi. Apatah lagi nak masuk ke orang nak mengaku dia wali. Bukan wali. Dan kalau bukan malaikat, bukan wali, siapa? Confirm yang masuk ke orang tadi adalah jin dan syaitan. Nampak tak tuan-tuan? Ni kena jelas, benda ni kena jelas. Sebab itu malaikat adalah makhluk yang maksum. Jadi ucapan yang mengatakan lebih baik berkawan dengan syaitan dikenali daripada malaikat yang tak dikenali, ucapan ni bercanggah dengan akidah Islam. Faham ya? Baik beriman kepada kitab ni yang baik-baik, bukan Quran saja. Wajib kita beriman dengan kitab yang disebut Al-Quran. Selain Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, wajib beriman. Semua ni kitab daripada langit. Cuma kitab yang terpelihara hari ini hanyalah Quran. Injil ada tak ada? Ada tak ada Injil? Injil yang original hari ini tak ada.
Injil memang kitab samawi, tapi original hari dah tak ada. Tu Bible palsu. Faham bukan Injil. Semua Nabi bawa Islam. Silap ucapan sebahagian orang kita yang mengatakan Nabi Isa membawa ajaran Kristian. Tak betul. Siapa kata macam tu, bujak balik. Nabi Isa bawa Islam. Kristian bukan agama yang betul, agama palsu yang diselewengkan oleh padri-padri. Nabi Musa bukan bawa agama Yahudi, bukan. Semua Nabi membawa agama Islam. Nampak tak? Nah, wallahu ta'ala alam. Masa kita dah tutup, ada masa lagi 10 minit tak salah. Kita tak cukup nak lihat. Kalau ada masa, kita buka soalan. Jadi hak baki dia kita tambah kat atas. Soalan. Ada soalan? Ya. Tanya sikit, tapi bukan ni berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Ya. Ini tak Ustaz, terangkan sikit kenapa surah Al-Kahfi ini diturunkan dan cerita di sebalik semua dan kelebihan surah Al-Kahfi. Ada lain? Soalan lain? Ada? Baik, saya jawab ni. Berkaitan dengan surah Al-Kahfi dan surah Kahfi ni banyak membicarakan beberapa perkara lah. Yang paling penting sekali surah Kahfi membicarakan tentang roh. Dia cerita tentang Zulkarnain dan cerita tentang apa namanya hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj, peristiwa besar hari kiamat. Baik, antara sebab-sebab turun surah Al-Kahfi, antara sebab-sebab turun surah Al-Kahfi ni dalam satu riwayat, orang Yahudi, orang munafik, orang kafir Quraisy. Yang kafir Quraisy menemui orang Yahudi. Orang Yahudi ahli kitab lah. Lalu dia tanya orang Yahudi ni macam mana nak perkenakan Muhammad. Faham tak? Nak kenakan Muhammad. Muhammad ni betul ke Nabi atau salah? Yahudi kata, kamu pergi jumpa Muhammad, kamu tanya 3 soalan. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi. Dia betul-betul Nabi. Kalau dia tak boleh jawab 3 soalan, dia bukan Nabi, dia bohong. Apa dia soalan? Tanya dia tentang roh. Yang kedua, tanya tentang sejarah Iskandar Zulkarnain. Benda ni siapa pun tak tahu sebab hanya disebut kitab samawi saja. Kalau Nabi, dia akan tahu. Yang ketiga, tanya tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman tu. Bila dia jumpa Nabi, Nabi kata, aku akan berikan kamu besok. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Maka Nabi pun harapkan turun wahyu. Besok tak turun wahyu. Nampak tak? Sebab tu dalam surah Kahfi sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu duk kata aku akan buat besok. Illa an yasha Allah, melainkan kamu kena sebut insya-Allah. Asal kita tak tahu akan berlaku benda yang depan-depan akan berlaku. Besok aku nak pergi sana. Belum tentu. Sebut insya-Allah jika dikehendaki Allah. Nampak tak? Tapi kalau kita orang Melayu kita ni datang dah insya-Allah. Insya-Allah tu tak datang. Itu Melayu kita. Insya-Allah tu nak datang lah. Tak? Daya upaya akan datang. Cuma tak tahu lah aksiden tu berjalan macam mana nak buat. Nak buat macam mana. Tak? Tapi Melayu kita insya-Allah tu tak datang tu. Dan balik fight. Jadi Allah Ta'ala denda kerana Nabi terlupa sebut insya-Allah dalam tempoh tak saya satu riwayat sebulan baru turun ayat. Jadi orang kafir Yahudi pun dah riwayat Muhammad tipu tu. Tengok tak bagi jawab pun. Sehingga turun surah Al-Kahfi yang menceritakan ketiga-tiga perkara tersebut. Roh, Iskandar Zulkarnain, siapa dia, Ya'juj dan Ma'juj, semua disebutkan dalam Quran dan surah Kahfi. Dan antara benda yang disebut dalam surah Kahfi juga ialah peristiwa tentang perbualan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Panjang cerita dia. Jadi cerita Kahfi ni maknanya cerita-cerita yang
cerita yang banyak cerita-cerita yang aneh-aneh, yang terdapat dalam surah Kahfi tersebut, termasuk cerita Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala untuk belajar dengan Khidir. Sebab tu Allah kata ulama, kebanyakan ulama berpendapat Khidir Nabi, cuma bukan Rasul. Nampak tak? Pasal cerita panjang lebar lah. Allah bagi ilmu kepada Khidir, Allah tak bagi kepada Musa. Allah nak mengajar Nabi Musa, kedudukan dia lebih tinggi daripada Khidir sebab dia Nabi dan Rasul. Tapi saja Allah Ta'ala nak mengajar, walaupun kita tinggi, kita kena belajar juga dengan yang bawah daripada kita. Maka disuruh Nabi Musa pergi jumpa Khidir, cari Khidir, panjang cerita perjalanan dia. Tak nak sebuah hari tak habis lah, lain kali ya. Kelebihan surah Kahfi disebut dalam hadis yang sahih. Yang sahih, sunat kita membaca surah Kahfi pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Hadis sahih, siapa-siapa yang baca surah Kahfi akan dipelihara iman dia dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Sebab itu kelebihan surah Kahfi nak banding surah Yasin, sebenarnya surah Kahfi lebih utama dibaca pada malam Jumaat berbanding surah Yasin. Sebab hadis yang berkaitan surah Kahfi hadis sahih. Adapun hadis yang berkaitan dengan surah Yasin dibacakan malam Jumaat, hadis yang dhaif, yang lemah. Ada hadis man qara'a surah Yasin lailatul Jumu'ah asbaha maghfuran lah. Siapa-siapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumaat, pagi-pagi dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi hadis ni hadis yang dhaif. Dah nak baca boleh hadis yang dhaif boleh beramal, cuma tak boleh berhujah saja. Faham tak? Jadi nak baca surah Kahfi silakan, surah Yasin silakan. Tapi kalau baik-baik jangan sekali baca surah Kahfi lagi baik. Tak boleh soal dengan surah Kahfi baca dua-dua. Boleh. Lebih besar lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Masa lagi 3 minit. Ada soalan lagi. Apa hukumnya mengambil wuduk dalam keadaan haid? Ambil wuduk keadaan haid. Baik. Boleh tak boleh ambil wuduk dengan haid? Ada kala haram, ada kala harus. Boleh? Ada kala haram, ada kala harus. Haram ambil wuduk kalau niat nak mengangkat hadas. Sebab wuduk ni hadas kecil. Kita ada hadas besar. Tiba-tiba nak angkat hadas kecil. Macam mana nak angkat hadas kecil, kita hadas besar? Kalau kita niat aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil, tak boleh. Mana tu? Sebab tubuh kita tu hadas besar, haid. Tapi harus berwuduk untuk tujuan tidur dan seumpamanya. Faham tak? Nak tidur malam, ambil wuduk dulu. Aku berwuduk dah kerana Allah Ta'ala. Pasal bukan mengangkat hadas hadis. Boleh. Sebab memang pun disunatkan kita bila nak tidur, kita berwuduk terlebih dahulu. Kalau begitu, boleh, harus hukumnya. Faham tak? Jadi orang perempuan yang haid ingatlah, jangan niat aku berwuduk untuk ada kecil. Sebab tak terangkat. Jadi dalam ibadah, bermain-main ibadah jadi. Sebab kita ada besar, tiba nak ada kecil. Tak, tapi berwuduk untuk sebab untuk tidur tadi boleh. Faham tak? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lain? Ya. Tanya, kalau sekarang ni kan yang NASA beritahu paksi bumi tu dah berubah kan, matahari dah bergerak kan. Ya. So adakah kita kekal menghadap kiblat ikut matahari ke, ikut arah matahari tu ke, ataupun kena ubah juga? Okey. Salah. Yang pasal insya-Allah tadi kan. Ya. Kalau macam kita dah sebenarnya memang kita dah fokus, kita tak nak pergi pun. Ya. Tapi pula macam boleh kan kalau kita nak cakap juga tengoklah insya-Allah macam tu lah. Tapi sebenarnya memang dah berniat untuk tak pergi pun. Okey. Baik. Yang pertama berkaitan dengan paksi kedudukan matahari berubah. Adakah boleh kita menghadap kiblat ikut matahari? Menghadap kiblat ni bermaksud menghadap Kaabah. Faham tak? Menghadap Kaabah. Jadi menghadap Kaabah ni wajib bagi kita bila kita nak sembahyang. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkan muka kamu ke arah Masjid Haram, Kaabah. Baik.
Jadi dalam hal ini yang wajib bukan menghadap arah matahari, menghadap Kaabah. Cuma nak mengetahui Kaabah ni, oleh kerana kita ni jauh, tak, maka kita melihat kepada matahari, kedudukan matahari untuk menentukan arah Kaabah. Benda tu dikira qarinah ataupun dilalah, tanda-tanda arah untuk menghadap Kaabah. Ulama sebut kalau Kaabah ni depan mata kita, wajib kita menghadap 100% tepat pada Kaabah. Kita pergi Mekah, Kaabah depan, kita pergi pesong sikit, tak sah saya. Nampak tak? Pas depan mata boleh pesong lagi. Nampak tak? Tapi kalau kita jauh macam di Malaysia ni, bukan nampak Kaabah pun. Dan macam mana nak tahu Kaabah? Tengok kompas. Kompas tak ada, tengok matahari. Kita pun ijtihad agak-agak kat sini. Tengok tahu, terlari sikit, dimaafkan. Pasal uzur susah nak tepat. Nampak tak? Jadi katakanlah suatu hari matahari ni dah berubah dah. Dah berubah sikit-sikit, maka pergerakan tadi dah tak tepat. Nampak tak? Kita dah beristihad. Maka yang pentingnya kita kena beristihad. Kalau istihad kita tersalah, kita dimaafkan. Cuma katakanlah kalau ada orang pengkaji ilmu falak yang dia dapati, oh matahari kita dah lari sikit, jadi arah kiblat kita ni kena bergian, maka wajib kita ikut dia sebab dia bercakap berdasarkan fakta ilmiah. Nampak tak? Cuma kita tak tahu, kita ikut macam biasa, sedangkan dah lari sikit, dimaafkan. Faham tak? Bila tahu, wajib ubah sebagaimana tanda-tanda ilmiah yang disebut oleh ahli falak tadi, ahli garis bintang. Faham tak? Baik, kemudian soalan yang terakhir, apa namanya, kita memang confirm tak nak pergi, tapi sebut insya-Allah, tengoklah. Jadi gini, insya-Allah kita masuk, insya-Allah sekiranya dikehendaki Allah. Jangan sama sekali kita menggunakan nama Allah untuk tujuan menipu. Nampak tak? Orang kata pergi, kita memang tak nak pergi pun, insya-Allah pergi, padahal hati kita tak nak pergi. Makna kita menipu dia. Di situ kita telah melakukan kesalahan, menggunakan nama Allah untuk menghalalkan penipuan. Jangan buat macam itu. Tak, jangan buat macam itu. Menaikkan hati kita kata kita kalau sedaya upaya kita akan pergi, tapi tak confirm. InsyaAllah kalau boleh saya cuba pergi, tapi tak confirm lagi, tahan lagi. Di hati kita memang tak nak pergi pun, InsyaAllah pergi. Kita telah menipu orang dengan menggunakan nama Allah. Di situlah satu kesilapan yang besar. Nampak tak? Jangan pakai nama Allah nak menipu. Kalau menipu salah dah. Pakai pula nama Allah, lagi besar salah. Faham tak? Mereka hati kita akan seupaya akan pergi, tiba-tiba tak boleh. Tak apa. Itu yang dikatakan insya-Allah sekiranya dikehendaki oleh Allah. Pasal hati kita memang jazah nak pergi, cuma tiba-tiba ada halangan, tak apa. Faham eh? Wallahu ta'ala. Ya. Boleh bagi keluar? Macam dia sama konsep kalau macam kita ada anak seorang. Ya. So kita plan kepada anak nombor 2, tapi sebenarnya kita rancang, bila orang tanya kita jawab tak ada rezeki, Allah belum bagi rezeki. So macam mana? Sebenarnya kita plan sebenarnya benda tu. Macam tapi mana? jawapan kita adalah belum tak ada rezeki lagi. Saya apa? Macam ni Dia dia, macam terus orang tanya dia macam mana anak kedua. tak Tapi dia plan, dia sebenarnya dia makan ubat lah. Untuk saya dah ada anak seorang. Ya. So untuk plan yang kedua Ya. macam rancang lah. Ya. So bila orang tanya, sebenarnya kita merancang. Ya. Tapi jawapan kita Allah belum bagi rezeki. Tapi hakikatnya kita sebenarnya merancang untuk tak nak pun ada lagi masa tu. Tak nak anak. Tak nak yang kedua lah macam tu. Kedua ke yang ketiga, yang seterusnya belum nak. Tapi bila orang tanya kita cakap tak ada rezeki lagi. So jawapan tu boleh ke dijawab macam tu, sedangkan hakikatnya kita memang merancang. Okey, kita merancang keluarga lah. Dah ada anak seorang cukup lah, tak larat nak beranak. Tak, sakit lah beranak, abang pula beranak. Jadi orang tanya, ya, kita akan jawab tak ada rezeki lagi. Okey, dia macam ni. Dia masalah dua perkara. Yang pertama bohong, yang kedua helah.
Dua ni perkara yang berbeza. Bohong hukum asalnya haram. Tak bohong. Bohong mana orang tanya kita, kita cakap bohong. Hukum asalnya haram. Tetapi kadang-kadang bertukar kepada hukum yang lain berdasarkan situasi. Ada kala yang bohong tu wajib, ada kala sunat. Tak dengar tak? Tak dengar? Bohong wajib dia? Tak dengar? Contoh, ada seorang hamba Allah ni yang baik, tiba-tiba dia lari daripada orang jahat, datang berita minta perlindungan. Orang jahat nak bunuh dia, dia pun menyuruh bawa kaki kita. Maka orang jahat, engkau nampak tak si dolar tu? Kenapa aku nak tetap kepada dia, nak pancung kepada dia? Kita tahu orang jahat ada bawah kaki aku. Nampak tak? Kalau kita cakap benar, nyawa dolar tadi, nyawa yang bersih suci tu akan dibunuh. Dosa tak kita? Berdosa sebab menolong pembunuhan. Walaupun cakap benar, ketika tu wajib bohong. Tak nampak lagi. Dah. Wajib bohong pasal nak menyelamatkan nyawa. Tu contoh bohong wajib. Bohong sunat? Ada? Biasa kalau lelaki bohong sunat kahwin dua, Ustaz. Orang lelaki itu bukan kahwin bohong sunat, itu piramli. Suami pandai tembelang, pembohong, tetapi jangan sampai pecah tembelang, kata piramli. Bohong sunat ni untuk bohong kerana nak mendamaikan orang. Ada dah, dua orang tu bergaduh. Mari A, seorang duk kata A buat B. A pun dia pun kita, dia pun bagi hamun B. Apa biam. B pun tengok. B pun kita, dia kata apa kat aku? Tak ada apa, dia kata kau bagus. Sebab saya bagi hamun. Kalau kita tak bohong, dia pakai engkau. Tu ibu tumbuk, menyebabkan makin buat bergaduh. Kita pun bohong, tak, dia puji pula kau. Ada padahal bagi hamun. Hak tu sunat bohong pasal nak mendamaikan antara dua orang. Faham tu? Baik. Itu bab bohong. Yang tu halah. Halah ni satu ayat ada dua makna. Tu dia panggil halah. Faham tak? Satu ayat ada dua makna. Tapi kita maksudkan makna kedua. Orang faham makna pertama, makna biasa. Halah ni tak salah. Cuma jangan buat-buat selalu, takut menggugurkan maruah. Nampak tak? Tak dapat sekilas awak tak lama dah tak apa namanya, lama dah anak apa namanya tak dapat anak. Nampak sikit lagi. Padahal dia mengacang. Itu panggil halah. Nampak tak? Halah tu salah. Halah bukan bohong, dia ingat sikit dia bohong. Cuma jangan selalu takut lama-lama menggugurkan maruah, mencacatkan maruah kita. Faham tak? Itu dia panggil halah. Faham tak? Sebagai contoh, coba kita nak buat halah. Ada macam tadi contoh, orang baik minta perlindungan rumah kita, masuk rumah kita. Tak? Mari orang jahat, kau nampak tu dah. Kita tadi duduk depan ni, kita pun duduk dalam rumah, kita pun keluar rumah. Sajak saya dekat sini belum nampak lagi. Masuk kita di luar rumah. Tadi nampak dia dalam rumah. Itu halah tu. Biasa halah ni suami nak kahwin dua banyak buat pakai. Faham tak? Halah tu ringan sikit, tapi jangan buat selalu, takut mencacatkan maruah kita. Faham tak? Wallahu ta'ala a'lam. Setakat ini saja pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan mendapat manfaat. Kalau soalan banyak, tulis apa akan datang bagi kat saya tengok banyak soalan, kita beri awal sikit jawab soalan. Kalau kita tak tahu banyak soalan, kita akan sambung terlebih lah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan mendapat manfaat. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang maha daripada kemahan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada